Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Respon sikit dengar tak? Hello. Dengar Ego. Dengar. Alright. Okey, hari ni kita sambung lagi untuk matematik kita. Okey, kita tang 5 bab yang pertama iaitu ubahan. Okay, hari ni kita masuk 2.1 iaitu ubahan langsung. Kalau awak tengok kutek tu di muka surat 17. Okey, muka surat 17 kutek awak. Okey, awak tengok kutek digital lah sebab awak tak pakai kutek lagi . Okey, muka surat 17 ubahan songsang. Okey. Apa maksud ubahan songsang ? Kita tengok gambar ni. Ni gambar apa ni? Gambar apa? Jongkang jongkit. Okey, itu adalah satu gambar jongkang jongkit. Okey, kita tengok jongkang jongkit ni. Kita dapat menulis. Okey, bila kita tengok jongkang jongkit ni, okey, dia kata bagi mengimbangkan sebuah jongkang jongkit ni, dia kata, okey, macam mana kita nak imbangkan? Okey, seorang yang duduk lebih berat, okey, yang berat mesti duduk lebih dekat. Okey, yang berat mesti duduk lebih dekat. Okey, banding dengan yang ringan. Yang ringan mesti duduk lagi jauh. Maksud dia kalau yang ringan ni agak-agak yang ni 35 cm adik dia. Okey, agak-agak kakak dia berapa cm? Adakah 35 kurang ataupun lebih berat? Berapa agak anggaran dia? Adakah kakak dia 30? Adakah kakak dia 40, 50, 60? Adakah lebih berat ataupun lebih ringan kakak dia? Saya logik lah. Okey. Kakak dia 30. Adakah kakak dia lebih ringan daripada adik dia? Ataupun kakak dia lebih berat? Lebih berat. Okey, lebih berat. Jadi lebih berat mungkin 50 kilo lah. Okey, mungkin lah ataupun lebih. Okey, kalau jarak adik dia 1.1 meter, jarak kakak dia lebih berat, lebih jauh ke lebih dekat daripada fulcrum ni? Lebih jauh ataupun lebih dekat? Dekat. Lebih dekat. Jadi, okey, bila berat lebih tinggi, okey, lebih besar, meningkat, so jarak dia lebih dekat. Okey, lebih dekat. Okey, itu dipanggil sebagai, okey, dia kata apa? Hubungan antara jisim W dengan jarak, okey, fulcrum dikatakan berubah secara songsang. Okey, jisim W, jisim, kemudian D, jarak. Ini jarak. Jarak dari fulcrum, okey, berubah secara songsang. Maksud dia apa? Jadi kalau songsang, W berubah secara songsang 1/D. Faham tak ni? 1 per apa? 1 per D. Kalau secara langsung, kalau W berubah secara langsung, kita dah belajar yang sebelum ni, W berubah secara langsung dengan D. Betul tak? Kalau songsang, apa nak buat? 1 per D. Okey, maksud dia, bila W meningkat, D berkurang. Songsang lah. Sebelum ni kita belajar, kalau W meningkat, D pun meningkat, betul tak? Ni kalau dia songsang, W meningkat, D apa? Menurun, tu songsang. Kalau W menurun, so D meningkat ke menurun? Dia songsang. Kalau W menurun, D lawan dia apa? Menaik. Okey, meningkat. Itu dipanggil ubahan secara songsang. Okey, boleh ya? Ni kita faham sikit lah, songsang dan langsung. Okey, kita tengok ni. Jadi dia kata, tak apa kita tengok ni. Okey, kita tengok contoh satu. Okey, kita ambil satu contoh lah. Okey, sama juga dengan sebelum tu . Jadi kalau Y, contoh dia, Y berubah secara songsang dengan X. Jadi Y berubah secara songsang dengan X. Tulis macam ni . Jadi kalau ubahan nak tukar persamaan, letak apa? Y sama dengan K per X. Sama juga sebelum ni. Kita belajar
Y berubah secara langsung dengan X. Jadi nak tukarkan kepada persamaan, Y sama dengan K, X. Kalau songsang, Y berubah secara songsang dengan X, tulis macam ni. Tukarkan persamaan, Y sama dengan K per X. Faham tak? Faham tak, faham? Boleh ke tak boleh ni? Hello? Hello, respon sikit. Boleh tak? Boleh. Okey, boleh ya. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, contoh 18 kita tengok. Okey, tengok contoh 18 ya. Diberi X 0.25 apabila Y dia 3. Kemudian ungkapkan X dalam sebutan, Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang dengan X. So nak buat apa? Y, cara tulis dia, berubah secara songsang. Bila songsang, 1 per X. Faham? Itu maksud dia, Y berubah secara songsang dengan X. Okay, dia kata, ungkapkan Y dalam sebutan X. So, kita dah belajar tadi, kalau ubahan nak tukar bersamaan, letak apa? So, Y sama apa? K Y sama apa? per X. Okay, pandai. K per X. Okay, terima kasih. So, kita dapat persamaan dia, Y sama dengan K per X. So, kita gantikan. Apabila Y dia 3, so gantikan Y dengan 3. K per X. X dia adalah 0.25. So, dapatlah K. Apa K? So, ambil kalkulator. 3 darab 0.25 dapat apa? Dapat apa? Dapat apa cepat? 3 darab 0.25 dapat apa? 3 darab 0.25 dapat apa? 0.75. Okey, so awak dapat K tu sama dengan 0.75. Dah dapat K, gantikan nilai K. So dapatlah Y sama dengan 0.75 per X. Inilah dia punya persamaan ataupun ungkapkan Y dalam sebutan X. Boleh kot? Boleh tak boleh? Faham ke tak faham? Boleh. Okay, ya. Kita tengok contoh 18P. Okay, dia kata Y berubah secara songsang. So, Y berubah secara songsang dengan apa? Punca kuasa 2X. So, punca kuasa 2X. Punca kuasa 2X. Okay, so ubahan nak tukar persamaan, letak apa? Y sama dengan? Y sama dengan? K per kuasa K 2X. Punca kuasa 2X. So, gantikan. Sama juga gantikan. Y dia 3. So, gantikan Y dengan 3. Okay, K per X. X adalah 0.25 punca kuasa 2. So, K dapatlah 3 darab punca kuasa 2 0.25. Dapat apa ni? So, K dapat apa? Ambil kereta tekan. 1.5. Okey, awak dapat 1.5. Bila dapat K 1.5, gantikan K ni. So, dapatlah Y sama dengan 1.5 per X punca kuasa 2. Dah siap. Faham tak? Faham ke tak faham? Faham. Boleh ikut Okey, itu contoh. Apa tadi? Contoh 18. Okey, kita tengok contoh 19 pula. Okey, contoh 19 dia kata. Okey, sama juga. Tarikan graviti F. So F berubah secara songsang. So songsang 1 per lah. Dengan kuasa 2. Okey, kuasa 2. Jarak antara dua objek D. So kuasa 2D. So D kuasa 2. Faham? Faham tak ni? Boleh? Tu daripada ayat yang panjang, tukar kepada bentuk matematik. So sama juga kita dah belajar tadi, ubahan nak tukar kepada persamaan. So F sama dengan apa? Sama dengan? Per D kuasa 2. Okay, K per D kuasa 2. Dapatlah persamaan dia. Nanti ya.
K per D kuasa 2. Ni D. Kemudian dia kata diberi tarikan graviti. Okey, tarikan graviti. Sebab itu F dia diberi F, tarikan graviti 15 Newton. 15. Okey, apabila jarak di antaranya adalah, so distance dia adalah 1.2. Soalan dia, tuliskan satu ungkapan F dalam sebutan D. So gantikanlah. F ni kita gantikan dengan 15. K per D ni kita gantikan dengan 1.2 kuasa 2. Tu je, senang je. So dapatlah K. K apa? 15 darab 1.2 kuasa 2. Dapat apa K? Dapat apa? Kira? 21.6. Okay, dapatlah K 21 Awak kira kira. Jangan tengok jawapan tu. So dapat K, gantikan K. Sama je. So gantikan K. Okay, gantikan K kat sini. K ni. So F sama dengan 21.6 per D kuasa 2. Dah siap. Gantikan K. Gantikan K ni. So dapatlah ungkapkan F dalam sebutan D. Okay, boleh kot? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh ya? Okay, kita tengok contoh yang ke-20. Okay, tengok contoh 20. Dia kata diberi P. So P lah, letak sini P. Diberi P berubah secara songsang. Songsang 1 per Q. Faham? So persamaan dia P sama dengan apa persamaan dia? P sama dengan 2. Q. apa? P sama dengan K P2. per K per Q. 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 So ubahan tukar kepada persamaan. Okay, so gantikan P2. So gantikan P2. K Q dia adalah 7 per 7. So K dapat apa? 7 + 2 14. So gantikan nilai K ni, dapatlah P sama dengan 14 per Q. Faham? Faham tak? Okey, kemudian dia kata hitung nilai P apabila Q 1.6. So P sama dengan 14 per Q apa? 1.6. So dapat apa? 8.75. Dapatlah nilai P 8.75. Boleh kot? Boleh? Faham tak ni? Okey. Seterusnya saya nak awak buat latihan. Ni. Awak buat nombor 3 ni tu. Nombor 3. Awak buat nombor 3 A dengan C. Buat ni dulu Kita kena buat semua sebenarnya. Kemudian awak buat nombor 5A. Okey, buat ni dulu. Okey, tekan gambar ni. Buat ni dulu Siap, saya screenshot dulu gambar ni. Siap, saya stop recording dulu.